Assalamualaikum, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. So hari ini saya akan membuat presentation mengenai clinical practice record, yang mana salah satu subjek dalam sesi semester Januari 2021 bagi subjek NBCP 3912 Clinical Practice Mental Health. Okey, saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Saifullah bin Satin. What area of practice di unit Psychiatric Hospital Kota Belud Sabah. Kota Kinabalu Learning Center. Tutor adalah Encik Nurhan Norris Maweng Chun. Dan Clinical Preceptor adalah Encik Joning Mogintal. Okey, penjagaan dan pengurusan pesakit dengan skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah merupakan gangguan mental kronik dan teruk yang boleh mempengaruhi cara seseorang berfikir, bertindak, mengekspresikan emosi, melihat realiti dan berhubungan dengan orang lain. Okey, skizofrenia juga adalah diagnosis psikiatri yang dicirikan oleh episod psikosis yang mana berterusan atau kambuh semula atau lebih dikenali sebagai relapse. Okey, ini adalah entrance Hospital Kota Belud di mana tempat saya telah menjalani sesi praktikal bagi subjek ini. Dan sedikit informasi kepada anda semua untuk Hospital Kota Belud. Okay. Hospital Kota Belud merupakan salah satu daerah yang mempunyai lesen penuh untuk merawat, memberikan rawatan dan kaunseling kepada pesakit mental. Hospital Kota Belud ini juga secara tidak langsung membuka harapan rawatan pesakit mental untuk beberapa buah daerah terdekat seperti daerah Pitas, Kudat dan juga Kota Marudu. Ini disebabkan rawatan di Hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu berada agak jauh daripada ketiga-tiga daerah ini. Selain itu, unit psikiatri Hospital Kota Belud juga memberi perkhidmatan rawatan dan juga konseling kepada pesakit baru maupun yang lama. Dengan adanya seorang penolong pegawai perubatan lulusan master dalam bidang psikologi di hospital ini dan juga kerjasama yang baik daripada pakar psikologi Hospital Mesra Bukit Padang, rawatan di unit ini berjalan dengan begitu baik sekali. Selain itu juga unit ini juga berperanan dalam lawatan pemantauan rawatan pesakit mental ke rumah dalam proses menjajaki pesakit yang tidak hadir ke sesi rawatan dan juga penilaian pesakit yang sedia ada di sekitar daerah Kota Belud. Unit ini menjadi sangat penting kepada masyarakat setempat, khususnya 3 daerah yang saya sebutkan tadi, untuk memberi kesinambungan rawatan susulan dan juga pemberian ubatan. Stigma masyarakat juga mengenai masalah mental di sekeliling. Contoh yang ada masalah mental tu dia punya adik. Jadi abang ni mungkin ada stigma masyarakat di sekeliling kampung dia, jadi menyebabkan dia, contoh dia dari Kudat, dia menerima rawat, dia akan pergi ke Hospital Kota Belud untuk menerima rawatan. Alright. Ini adalah gambar di hadapan bilik 16 unit psikiatri Hospital Kota Belud, dan ini gambar saya dengan rakan-rakan yang menjalani sesi praktikal di Hospital Kota Belud. So kita beralih kepada pesakit. Nama pesakit X, umur 53 tahun, jantina lelaki, bangsa Rungus, status bujang, alamat kampung Tambuluran Kudat. Seperti yang saya bagi tahu tadi, 3 daerah seperti Kudat, Kota Marudu dan Pitas juga
akan cuba mendapatkan rawatan di Hospital Kota Belud ya. Okey, saya akan ceritakan sedikit sejarah yang saya dapatkan semasa saya sendiri berjumpa dengan pesakit ini, dan saya telah mendapatkan sejarah daripada anak buah pesakit. Pesakit X adalah berbangsa Rungus, berumur 53 tahun dan berasal daripada kampung Tambeluran, daerah Kudat. Pesakit dahulunya mendapatkan rawatan susulan di Jabatan Pesakit Luar Hospital Kudat sejak tahun 2012 lagi. Pesakit telah didiagnos dan diberikan ubatan seperti haloperidol dan juga benzool sejak tahun 2012, tetapi tidak mendapat rawatan susulan berterusan disebabkan tiadanya sokongan daripada ahli keluarga sejak awal tahun 2019. Dan pada tahun lepas, iaitu 11 September 2020, pesakit X telah dibawa oleh anak buahnya datang ke unit psikiatri Hospital Kota Belud untuk mendapatkan semula rawatan disebabkan kelakuan pesakit di rumah sangat terjejas. Menurut cerita daripada anak buah pesakit itu sendiri, saya tanya anak buah dia, pesakit sebenarnya tinggal bersama ayahnya yang sudah uzur. Abang kepada pesakit X yang dahulunya menjaga pesakit X ni telah meninggal dunia. Jadi tiada yang jaga. Dia tinggal dengan ayah dia yang uzur saja. So, antara kelakuan pesakit X yang menyebabkan anak buahnya bawa untuk mendapatkan rawatan di Hospital Kudat adalah seperti bertindak agresif kepada masyarakat kampung dan juga membakar kawasan orang di kampung. Selain itu juga, anak buah pesakit memberitahu bahawa pesakit selalu bercakap dengan diri sendiri berseorangan, berjalan mengelilingi kampung, berbogel di rumah, makan sisa makanan dan sampah, kurang tidur, insomnia, dan kebersihan diri yang sangat teruk. Selain itu juga disebabkan cemuhan stigma masyarakat kampung kepada anak buah pesakit X, dia telah membawa pesakit X ini untuk mendapatkan rawatan di bilik 16 unit psikiatrik Hospital Kota Belud. Alright. Okey, sebelum kita melakukan ataupun mendekatkan diri dengan pesakit ataupun mendapatkan sejarah dan membuat penilaian kepada pesakit, kita haruslah membasuh tangan dan memakai mask, lebih-lebih lagi pada masa pandemik COVID ini, memperkenalkan diri kepada pesakit termasuk nama dan peranan, sahkan nama dan tarikh lahir pesakit, tanyakan kepada pesakit sekiranya mereka senang untuk bercakap mengenai masalah semasa mereka. Okey, saya berpeluang untuk melakukan mental status examination kepada pesakit ini. So, kita teruskan. Okey, dalam MSE ini, saya telah mengambil beberapa poin penting seperti appearance, behavior, speech, mood and affect, thought, perception, cognition, insight and judgment. Okay, sebelum itu, kita untuk sejarah pesakit ni, dia spontaneous vaginal delivery, iaitu SVD, conduct by bidan kampung. Yang ini saya dapat tahu daripada anak buah pesakit X. Immunization dengan drug allergy unknown. History of present illness, denied hallucination, insomnia, lethargic dengan malaise. Surgical history, tidak pernah menjalani sebarang pembedahan. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu appearance. Appearance dari segi distinguished features, no scar, no tattoo, no sign of intravenous drug use lah. Kita nampak di badan secara luaran tidak ada tattoo, tidak ada tanda-tanda penyalahgunaan dadah ataupun jarum. Dan dari segi weight, kita nampak appear significantly overweight. Dia nampak lebih berat, lebih besar. Stigmata of disease,
jaundice tidak kelihatan dan no hair loss. Personal hygiene, poor hygiene, dress untidy clothes, dia punya pakaian pun bersesuaian dengan cuaca semasa. Sebab masa cuaca di Malaysia ni kan dia panas, so dia tidak pakai baju yang tebal-tebal. No object brought. Okay, dia tidak membawa sebarang objek. Okay, kita beralih kepada behavior, engagement and rapport. Dia punya engagement dan sangat baik dan good rapport. Appear non-distracted, no hallucination engaging. Bagi eye contact pula, dia good level of eye contact. Facial expression, dia looks relaxed. Body language, not appear to be threatening. Dia tidak membuat sesuatu gaya yang cuba untuk membahayakan orang. No sign of withdrawn, no usual mannerism, no exaggerated gesticulation. Untuk psychomotor activity pula, no paucity of movement, no delay response to question, no restless, no continuously fidget, dan seterusnya kita pergi kepada abnormal movement or posture. Okay, bagi ini no involuntary movement, no tremor, no tic, no lips making, no acathiasis, no rocking. Untuk speech pula, rate of speech normal. Dia punya pressure tu normal, no tendency to speak rapidly. Quantity of speech minimal amount only, hanya sedikit yang dikeluarkan daripada mulut pesakit X. Tone of speech monotone speech, dia macam sehala saja dia punya percakapan, dan juga low tone. Volume of speech, low volume of speech. Fluency and rhythm of speech, fluent and normal rhythm, no stammering, stuttering dengan slurred speech. Okey, seterusnya kita pergi kepada mood and affect. Mood pesakit X, low mood, no anxious, no euphoric, no guilty, no apathetic, no angry. Affect pula slightly look sadness, no anger, no hostility, no euphoria. Range and mobility of affect, fixed affect, intensity of affect, a bit blunted and flat. Congruency of affect, incongruent affect. Bagi thought pula, thought form bagi pesakit X, slow thought of processing, coherence, circumstantial thought. Thought content, suicidal thought, thought possession, thought broadcasting, perception, no hallucination, no pseudo hallucination, dan no derealization. Bagi cognition pula, orientated in place and person. Bila kita tanya kau sedang berada di mana, dia jawab sedang berada di hospital. Dan bila kita tanya siapa saya, dan dia dapat menjawab tukang perawat. So insight and judgment. Insight, losing insight into their problem. Dan judgment pula, poor decision making. Okay, next. Bagi pengambilan pemeriksaan fizikal pesakit, tekanan darah, blood pressure 138/87, pulse rate 82, suhu iaitu temperature 37, kadar pernafasan 17 per minit. Skor kesakitan tidak dapat diambil sebab pesakit tidak mengalami kesakitan pada masa tersebut. General condition, walking patient, peeing, CBS dual rhythm normal, lungs clear, abdomen soft, non-tender. Seterusnya, pengurusan pesakit X. Pesakit X didapati tidak menghadiri tarikh rawatan susulan 3 bulan lepas kerana berkeliaran di kawasan kampung, dan disarankan kepada anak buah pesakit X untuk lebih perhatian kepada pesakit semasa pemberian ubatan oral diberikan dan berusaha untuk membawa pesakit ketika rawatan susulan di masa akan datang. Alright, identifikasi, diagnosis dan intervensi untuk pesakit X. Pesakit X telah didiagnos sebagai relapse schizophrenia disebabkan tidak datang semasa rawatan susulan untuk mendapatkan bekalan ubatan yang sepatutnya. Apabila pesakit skizofrenia tidak mendapat ubatan yang sepatutnya, simptom atau gejala skizofrenia akan bertambah buruk setelah seseorang yang menjalani rawatan telah merasa dan bertindak lebih baik untuk jangka waktu tertentu. Kesimpulan di sini, skizofrenia adalah penyakit mental yang menuntut kewaspadaan.
Walaupun dengan tindak balas yang baik terhadap perawatan susulan, gejala skizofrenia sering kembali. Kembalinya atau buruknya gejala setelah pesakit relapse. Okey, semakin cepat simptom relapse skizofrenia dikenal pasti, semakin besar kemungkinan untuk kembali terkawal. Hanya sekitar dalam 10 hingga 20% orang yang menderita skizofrenia tidak mengalami relapse menurut tinjauan yang diterbitkan dalam jurnal BMC Psychiatry pada tahun 2013. Kebanyakan orang dengan skizofrenia mengalami relapse berulang-ulang dari masa ke masa. So, itu saja presentation saya untuk sesi Clinical Practice Mental Health MBCP 3912. Sekian, terima kasih.